Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya dapat sama-sama kita duduk sebentar untuk kita bertazkirah. Mudah-mudahan dengan kita menunaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan kerana dengan memberikan peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana puasa itu difardhukan kepada orang yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan kamu menjalani ibadah puasa itu akan menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita berada di dalam bulan Ramadan ini, seumpama kita berada dalam satu madrasah, pusat latihan, seperti mana di sekolah lah. Analoginya kalau seperti mana anak-anak kita pergi ke sekolah ni. Saya sendiri pun berada di sekolah. Jika anak murid kita itu ikut semua apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki, apa yang diajar, apa yang diminta oleh guru-guru, macam tempoh PDPR, tempoh hari lah, keadaan tu agak macam sedikit menyedihkan. Kadang-kadang guru tunggu murid masuk kelas PDPR, murid tak masuk, masih lagi tidur dan sebagainya. Pasal kita call, pasal kita message untuk gerakkan anak-anak murid kita ni. Dan mereka ni pula menghadapi peperiksaan yang penting dekat SPM, dan BM Bahasa Melayu dan Sejarah itu pula merupakan subjek lulus. Jadi menyebabkan kadang-kadang perkara-perkara ini daripada tahun 2020 sehinggalah tahun 2021 ni, kebanyakan murid-murid yang gagal ni kerana mereka tidak mengikuti kelas yang telah diminta oleh guru untuk mereka masuk. Gagal untuk menerima didikan oleh guru. Bila terima keluar result, terdapat mereka ini dikategorikan sebagai pelajar yang tidak layak menerima sijil kerana gagal bahasa Melayu dan juga sejarah. Begitu jugalah analoginya kalau kita ini diberikan peluang oleh Allah SWT umur yang panjang untuk kita menjalani ibadah Ramadan ini yang tidak diberikan nikmat ini kepada semua orang. Kita adalah pilihan yang diberi oleh Allah SWT untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baik mungkin, jadi mungkin kita menjadi termasuk dalam golongan orang yang rugi, yang meninggalkan Ramadan masih lagi membawa dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak menjadi seperti mana yang dimatlamatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, daripada ibadah puasa yang kita jalani. Salah satu daripada matlamat utama kita berpuasa ini adalah untuk kita mencapai maqam apa yang dikatakan orang-orang yang bertakwa. Dan satu perkara yang sangat penting juga yang perlu kita titik beratkan dalam ibadah Ramadan ini ialah kita sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan dalam Ramadan ini, dengan sentiasa kita beristighfar, sentiasa kita memanjatkan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agenda yang kedua penting.
Selepas kita menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang bertakwa, pastikan kita keluar daripada Ramadan ini kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sana ada ancaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi ilas sahar. Ramai orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali hanya mendapat ju' sahaja, ataupun dapat lapar sahaja. Wa rubba qa'imin, dan berapa ramai orang yang mendirikan malam-malam Ramadan tidak dapat apa kecuali hanya berjaga di waktu malam sahaja. Apatah lagi kalau kita di bulan Ramadan ini kita tidak menjaga lidah kita. Kerana di sana ada amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata keji, ya, sama ada dengan lidah kita sendiri ataupun kita menaip, ya, di papan-papan kita punya laptop ataupun kita punya handphone, kita bercakap perkara-perkara yang keji, wal amal bihi, masih lagi membuat perkara-perkara tersebut, falaysa lillahi hajah, Allah tidak berhajat kepada orang yang sebegini. Kita tidak makan, kita tidak minum, tapi kita masih lagi melakukan perkara-perkara, perkataan-perkataan keji, maka Allah tidak berhajat kepada orang yang berpuasa seperti ini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang memberikan amaran kepada orang yang beriman, orang yang diberikan peluang hidup dalam Ramadan ini tapi tak menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqal amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idatal mimbar faqulta amin amin amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, maka baginda bersebut amin 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 3 kali. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, engkau naik mimbar dan engkau menyebut amin amin amin. Faqal, maka baginda pun bersabda, inna Jibril alaihi salam, sesungguhnya Jibril alaihi salam atani, mendatangi aku pada ketika itu. Faqala man adraka syahrul Ramadan falam yughfaru lahu fadakhalan nar fa'abadahu Allah kul amin. Ketika itu Jibril datang dan dia berkata, siapa yang diberikan kesempatan untuk hidup dalam bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak dapat meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan hari-hari Ramadan itu seperti hari-hari biasa dalam hidupnya. Dia menggunakan kesempatan pintu keampunan Allah Subhanahu wa taala yang terbuka luas untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadakhalan nar, maka orang itu akan masuk neraka. Fa'abadahu Allah, maka Allah akan jauhkan dia daripada rahmatnya. Kul amin, kata malaikat Jibril, katakan amin. Fakultu amin, maka Nabi pun menyebut amin. Wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar. Siapa yang diberikan kesempatan untuk menjaga orang tua, sama ada bapanya, ibunya ataupun kedua-duanya, dia tak jaga, tak berbuat baik kepada mereka berdua, famata, maka orang itu mati, fadakhalan nar, maka dia akan masuk dalam neraka. Fa'abadahullahu, maka Allah akan jauhkan dia daripada rahmatnya. Kul amin, kata malaikat, kul amin, kata sebutkan amin. Fakultu amin, maka Nabi pun nyebut amin. Wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika fa'adahu Allah, kul amin. Fakultu amin. Dan yang ketiga, ketika mana namamu disebut, wahai Nabi, namamu disebut, maka orang-orang yang tidak berselawat ke atasmu, fa'abadahu Allah, maka Allah akan jauhkan orang itu daripada rahmatnya. Kul amin, kata malaikat, maka fakultu amin, maka aku pun menyebutkan amin. Ya, itu yang pertama tadi, itu mimbar yang pertama, anak tangga yang pertama, man adraka Ramadan falam yughfaru, orang yang diberikan kesempatan dalam bulan Ramadan tapi dia keluar dari bulan Ramadan masih lagi membawa dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyazubillah min zalim. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala hasil daripada ibadah yang kita lakukan ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan daripada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bila masa kita nak meraih, bila masa kita nak bertaubat ni, kita nak tunggu esok, kita nak tunggu lusa, kita nak tunggu Ramadan yang akan datang? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu untuk mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, wa jannatin, dan untuk mendapatkan syurga, arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan ia disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tak tahu adakah kesempatan kita pada Ramadan hari esok, Ramadan yang akan datang, Ramadan yang 10 yang terakhir, Ramadan yang tahun akan datang, kita masih berkesempatan ataupun tidak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal kamu, maka tidak akan terlewat sesaat, maka tidak akan tercepat sesaat. Maka firman Allah SWT mengajak kita, mengujuk kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau kita lihat bagaimana pentingnya keampunan ini dalam Al-Quran, bagaimana digambarkan dalam surah Al-Baqarah. Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qala, mereka berdua berkata, iaitu Adam dan Hawa, Rabbana zalamna, sesungguhnya kami wahai Tuhan telah menzalimi diri kami sendiri, wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, dan kau rahmati kami, kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami golongan orang-orang yang rugi. Apabila Adam dan Hawa menghampiri pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dihantar ke bumi, tak putus-putus ucapan daripada lidah mereka berdua memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita pun menyebut dalam doa-doa kita selepas salat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, seperti mana yang kita tunjukkan dalam Al-Quran juga, bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaumnya kerana kecewa, tidak mahu menerima dakwah daripada baginda Nabi Yunus alaihi salam, lalu berlayar, lalu dipukul ombak, dan lalu akhirnya terjun ke dalam lautan dan ditelan oleh ikan paus. Dalam ketika itu kedengaran suara yang sayup-sayup dalam perut ikan paus. Dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam sayup-sayup, dalam kegelapan, kata ulama ada 3 kegelapan. Malaikat mendengar suara yang sayup-sayup. Kenapa jauh sangat suara ni? Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rupa-rupanya Nabi Yunus sedang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kegelapan perut ikan Nur. 3 kegelapan perut, dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan laut, dalam kegelapan di tengah malam. Yang 3 kegelapan. Akhirnya Allah SWT memberikan keampunan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Pentingnya kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Sayyidina Abu Bakar ketika hayatnya ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta, Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku boleh baca doa ini selepas salat. Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qal, ajarlah aku satu doa yang mana aku boleh berdoa dalam salatku. Qal, kul, katalah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang biasa kita baca selepas salat. Wahai Tuhan, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak.
dan tidak siapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa aku kecuali Engkau wahai Allah, maka ampunkanlah daku. Sesungguhnya pengampunan itu ada di sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian seterusnya, ketika hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya'ti alaikum Uwais bin Amir bin Amdad ahli Yaman min Murad thumma min Qarnin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham. Akan datang kepada kamu, kata Rasulullah kepada Umar dan juga kepada Ali, akan datang kepada kamu seorang lelaki namanya Uwais daripada Yaman, dan dia ada penyakit sopak, barasun fabara'a minhu, dan Allah sembuhkan penyakit dia daripada sopak, illa mawdi'a dirham, kecuali ada sedikit bulatan seperti bulatan dirham, wang dirham. Lahu walidatun huwa biha bardun huwa birrun, dia ada seorang ibu dan dia sangat menyantuni ibunya, sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abrahu, bila mana dia berdoa pada Allah SWT, maka doanya sangat mustajab. Fa in istata'ta in yastaghfir laka faf'al, jika kamu mampu untuk mencari dia, carilah dia, dan cari untuk apa? Supaya kamu minta dia, mohon istighfar kepada Allah supaya Allah SWT mengampunkan kamu. Bila wafat Rasulullah SAW, Umar Al-Khattab sentiasa bila musim haji saja dia bertanya kepada orang-orang yang datang daripada Yaman, afikum Uwais, adakah bersama kamu Uwais? Dia mencari Uwais, seperti mana wasiat baginda Nabi SAW, afikum Uwais, adakah bersama-sama dengan kamu Uwais? Maka akhirnya dia berjumpa dengan Uwais dan dia meminta supaya Uwais memohon kepada Allah SWT supaya diistighfarkan agar dosa-dosa Umar diampunkan oleh Allah SWT. Umar Al-Khattab pemimpin besar, dia tidak minta kepada Uwais supaya berdoa menggunakan doa yang sangat mustajab daripada Uwais Al-Qarni itu untuk memanjangkan tempoh pemerintahannya. Tidak, yang dimohon oleh Uwais Al-Qarni ialah supaya doakan dia supaya dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap bulan, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun yang berlalu. Dan lidah kita tidak lain dan tidak mungkin kita sentiasa mengharapkan maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika disebutkan dalam sebuah hadis, baginda ditanya oleh isteri baginda Aisyah radhiyallahu an, kalaulah saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apakah doa yang sebaik-baiknya yang saya kena pohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya tahu malam itu malam Lailatul Qadar, apa doa yang saya nak pohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sebutkan, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun, maka Engkau suka kepada pengampunan, maka ampunkanlah daku. Di malam-malam bulan Ramadan ini, sama-sama kita menghidupkan qiyam Ramadan kita ini dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT bertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dan kita diberikan kekuatan, bantuan oleh Allah SWT untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kerana kita nak mengingati Allah Subhanahu wa taala ini perlu kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Tuhan, bantulah saya wahai Tuhan. Kalau kerana diri kita sendiri kita tak mampu, sebab itu kita mohon kepada Allah SWT, bantulah saya wahai Tuhan. Allahumma a'inni, Allahumma a'inna ala dzikrika, bantulah saya supaya dapat ingat kepadamu ya Allah, syukrika, dan juga dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu wahai Tuhan.
wa husna ibadatik, dan bantulah saya supaya saya dapat mengelokkan amalan saya. Ketiga-tiga perkara itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan yang bertakwa hasil daripada tarbiyah Ramadan ini, dan juga diberikan kepada kita yang paling nikmat, paling besar ialah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dengan tidak lagi membawa dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali dalam keadaan fitrah, iaitu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir dilahirkan dalam fitrah, tidak ada dosa dan tidak ada dosa sedikit pun. Mudah-mudahan begitulah keadaan kita, insya-Allah, seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.